Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita buka majlis kita dengan ummul kita Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada pagi hari ini, hari Khamis, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan pada kita untuk duduk bersama untuk kita sambung mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita nak mendapat manfaat daripada mesej-mesej dan juga pesanan daripada surah yang telah kita bincangkan. Jadi pertamanya saya mengalu-alukan kedatangan tuan dan perempuan sama ada dalam ruang Zoom ini ataupun di live FB. Jadi alhamdulillah kita menghampiri ke bulan Ramadan, kurang lebih dalam 17 ataupun 16 hari lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kita dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan usaha kita untuk sama-sama berada di dalam ruang perbincangan ilmu ini pada setiap hari Khamis dan juga pada siri-siri tadabbur yang dilakukan oleh Akademi Tadabbur adalah sebagai salah satu persediaan untuk kita menghadapi Ramadan dengan Al-Quran. Baik, jadi untuk hari ini insya-Allah kita akan masuk terus makna membincangkan tentang ayat daripada surah Al-Fat. Setelah maknanya 3 siri yang berlalu yang kita bincangkan lama dan juga panjang berkaitan dengan kisah di sebalik surah Al-Fat. Kerana pada saya kisah di sebalik surah Al-Fat ini iaitulah berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah. Adalah satu kisah yang menakjubkan, salah satu kisah yang menakjubkan yang mengandungi pelbagai dari sudut emosi, kegembiraan, kesedihan, kecewaan, dari sudut kesetiaan, yang mana sebagaimana yang saya sebutkan sebelum ini, peristiwa Hudaibiyah ni adalah peristiwa yang telah mengubah landscape dakwah Nabi SAW ketika mana Nabi SAW berada di Madinah. Jadi insyaAllah untuk pagi ini kita akan melihat daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga biiznillah ta'ala. Baik. Jadi telah saya sebutkan sedikit pada pertemuan yang lalu tentang ayat yang pertama apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah membuka bagi perjuanganmu, wahai Muhammad, satu jalan kemenangan yang jelas nyata. Yakni kami telah fatahna laka. Kami telah membuka bagimu, yakni khusus laka kepadamu, fathan, yakni kemenangan, satu pembukaan kemenangan yang jelas nyata. Jadi berdasarkan latar belakang ayat ini iaitulah peristiwa Hudaibiyah. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum ketika mana turunnya ayat ini,
Sebagaimana yang kita sebutkan sebelum ini, mungkin tak tergambar pada pemikiran mereka dari sudut bagaimana yang dikatakan bahawa apa yang mereka lalui dalam peristiwa Hudaibiyah itu sebagai pembukaan ataupun kemenangan. Kerana realiti yang dilihat adalah mereka tidak dapat untuk masuk ke dalam Mekah bagi menunaikan keinginan dan hajat mereka, iaitulah untuk mengerjakan umrah. Selain daripada terhalang untuk melaksanakan umrah pada tahun tersebut, mereka dah maknanya berkorban dari sudut jalan daripada Madinah ke nak hampir ke Mekah di Hudaibiyah, dalam lebih kurang 20 ke 30 kilometer lagi nak sampai ke Mekah, tapi terpaksa pulang semula. Dan laluan yang dilalui khususnya daripada Asfan hinggalah ke Hudaibiyah itu bukan laluan yang mudah, kan? Dalam masa yang sama, mereka perlu untuk melakukan korban sebagai nak melepaskan diri daripada larangan-larangan dalam ihram. Tambahan lagi, apabila mereka nak pulang ataupun mereka disuruh untuk pulang, adanya perjanjian-perjanjian yang mana dilihat pada mereka sahabat radhiyallahu anhum sebagai perjanjian yang berat sebelah. Apatah lagi Abu Jandal, kita sebutkan kisahnya, yang mana telah lama disiksa oleh bapanya sendiri, Suhail bin Amr, datang ke camp ataupun datang ke tempat orang muslimin dengan harapan mendapatkan pertolongan. Tetapi apa yang berlaku, Abu Jandal maknanya terpaksa dibawa pulang oleh bapanya ke Mekah. Jadi peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada para sahabat sebelum turunnya surah ini adalah peristiwa yang tak nampak jelas bagaimana kemenangan itu telah dimiliki ataupun telah diberikan. Pembukaan kepada kemenangan itu telah diberikan kepada sahabat, kepada Nabi SAW dan juga kepada sahabat. Namun apa yang menariknya, respon daripada kalangan sahabat radhiyallahu anhum, khususnya Umar bin Khattab. Dan Umar pernah bertanya kepada Nabi SAW, bukankah kita ini adalah bukankah engkau adalah Nabi Allah Subhanahu Wa Taala? Bukankah kita di atas perkara yang hak? Jadi kenapa kita tunduk kepada mereka orang musyrikin Makkah? Kan? Jadi bila turunnya ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sesungguhnya kami telah membuka bagimu perjuanganmu jalan kemenangan yang jelas nyata. Jadi para sahabat ketika mana ayat ini diturunkan, mereka menerima, oh sebenarnya yang kita lalui itu adalah kemenangan ataupun satu permulaan kepada kemenangan. Walaupun kita tak nampak, walaupun kita tak perasan, ini para sahabat, tetapi bila Al-Quran kata itu adalah pembuka kepada kemenangan, maka kita tunduk kepada apa yang Al-Quran katakan. Kita tahu, kita tak tahu tentang rahsia di sebalik apa yang Al-Quran sebutkan. Pertama sekali, bila Al-Quran kata kemenangan, maka kita kena ubah cara kita menerima peristiwa tersebut adalah sebagai kemenangan. Ini generasi para sahabat radhiyallahu anhum yang digelar sebagai generasi Al-Quran yang unik. Jadi bukan sekadar Al-Quran itu sebagai ayat yang dibaca, yang maknanya dibaca di dalam majlis-majlis, dibaca di dalam solat, tetapi apabila turunnya ayat memberikan satu bentuk pandangan ataupun komentar terhadap satu peristiwa, walaupun peristiwa itu dialami oleh para sahabat sendiri, berlainan dengan apa yang Al-Quran tonjolkan
pada perasaan mereka, tetapi mereka tetap maknanya tunduk kepada Al-Quran. Maknanya nak sebutkan sama ada kamu faham ataupun tidak tentang bagaimanakah bentuk kemenangan yang didapati khususnya kepada Nabi SAW, kamu tetap maknanya mengiktiraf bahawa peristiwa itu adalah sebuah kemenangan. Kenapa? Kerana Quran sebut demikian. Maka yang pertama inilah yang penting sebelum daripada kita menyebutkan tentang makna kemenangan yang boleh dilihat pada dua sudut kemenangan yang diberikan kepada Nabi SAW dan juga orang beriman, para sahabat, ya inilah kemenangan dari sudut politik dan juga kesetiaan. Apa yang dimaksudkan kemenangan dari sudut politik, yang ini telah saya sebutkan pada minggu yang lalu. Cuma saya ulang sedikit untuk kita recap balik. Yang pertamanya, dari sudut hilangnya kepercayaan orang Arab terhadap kepimpinan Quraisy. Apabila di dalam perang Ahzab, bermula daripada perang Ahzab, mereka mengumpulkan orang Arab ini untuk sama-sama memerangi umat Islam. Dengan alasan umat Islam ini bahayanya bukan sekadar kepada Quraisy, tapi juga kepada orang Arab di sekitarnya. Kerana mereka membawa agama Tauhid, menentang agama penyembahan berhala yang pada waktu itu adalah menjadi agama ataupun pegangan rasmi orang Arab pada ketika itu. Yang kedua, Madinah juga mempunyai tempat yang agak subur berbanding Makkah. Maka peperangan yang mereka sama-sama contribute bersama Quraisy ini akan menghasilkan maknanya menghasilkan perkara yang mereka dapati dari sudut ekonomi. Baik. Namun apabila kegagalan berlaku dalam peperangan Ahzab, maka di sini telah hilang kepercayaan orang Arab terhadap Quraisy. Apatah lagi kalau Quraisy mahu mengajak orang Arab sekali lagi untuk turut serta di dalam peperangan. Dalam masa yang sama, Quraisy sendiri takut kehilangan pengaruh dan juga kuasa. Yang mana mereka telah pun kehilangan pengaruh dan juga kuasa apabila kita sebutkan perjanjian sebelum daripada perjanjian Hudaibiyah itu telah pun berlaku beberapa pertemuan Nabi SAW dengan orang-orang Arab. Di orang Arab ni sepatutnya kalau dah ada Quraisy, dah ada orang yang pada mereka yang mereka berikan autoriti, patutnya Quraisy je lah yang pergi jumpa dengan orang Islam. Tetapi kenapa kaum-kaum Arab ni juga turut bertemu dengan Nabi SAW? Kerana mereka sudah kehilangan dari sudut kepercayaan kepada Quraisy. Kemudian apabila perjanjian itu terlaksana Hudaibiyah, ini bentuk pengiktirafan terhadap Muslim. Kerana sesuatu negara ataupun sesuatu kaum itu dia tidak melakukan perjanjian kepada seseorang yang tidak diiktiraf. Walaupun dari sudut perjanjian tersebut kita tahu maknanya Suhail bin Amr tidak mengiktiraf Nabi SAW sebagai seorang Nabi, tapi perjanjian itu sendiri telah memberikan kesan yang besar kepada orang Arab. Seakan-akan orang Arab maknanya bila dapat berita perjanjian ni, Quraisy telah menandatangani perjanjian dengan umat Islam, sedangkan setahun yang lepas mereka berusaha untuk memusnahkan tempat tinggal ataupun kawasan tempat duduk orang Islam di Madinah dalam peperangan Ahzab. Jadi ini menunjukkan sebaliknya, nampak dari sudut kekuatan umat Islam pada ketika itu. Kemudian pengaruh Muslim pula selepas daripada perjanjian, walaupun perjanjian itu terlihat berat sebelah, tetapi pengaruh Muslim melebar
Kerana orang menganggap bahawa umat Islam ni mempunyai kekuatan apabila mereka mampu untuk menundukkan Quraisy di dalam perjanjian tersebut. Manakala pada umat Islam juga selepas daripada kemenangan perjanjian tersebut, yang mana umat Islam boleh menghalakan ketenteraannya untuk menentang musuh umat Islam yang kedua, iaitulah orang Yahudi, yang pada waktu itu mereka telah pun kebanyakannya keluar daripada Madinah dan mereka berkumpul di Khaybar. Di Khaybar. Dan Quraisy sendiri apabila perjanjian itu berlaku, sebagaimana yang kita sebut, yang ada 60 ke 70 orang yang duduk di perjalanan di antara Madinah ataupun Mekah ke Madinah, yang mana orang Mekah ketika mana nak pergi ke Syam perlu melalui Madinah. Jadi mereka melalui jalan dalam keadaan mereka diganggu oleh 60 ke 70 orang ini, menyebabkan keamanan di dalam perdagangan itu tidak seperti mana dahulu. Orang tak berani sentuh Quraisy ni sebab takutkan dengan peristiwa tentera bergajah Abraha. Namun selepas daripada peristiwa ini, maknanya mereka sendiri terganggu dari sudut ekonomi dalaman, dari sudut ekonomi maknanya untuk berdagang pun terganggu. Jadi ini adalah salah satu bentuk-bentuk kemenangan dari sudut politiknya, yang mana ianya berpihak kepada umat Islam. Baik. Jadi apa yang saya nak sebutkan yang menarik juga, salah satu lagi tafsiran kemenangan itu adalah kesetiaan. Kesetiaan yang dimaksudkan di sini adalah kesetiaan para sahabat radhiyallahu anhum kepada Nabi SAW yang tidak berbelah bagi. Sebab apa? Sebab Quran menyebutkan inna fatahna laka, iaitu pengkhususan laka itu kepada Nabi SAW. Walaupun kita faham dan kita tahu ayat Al-Quran ketika mana menyasarkan sasarannya, khitabnya itu adalah kepada Nabi SAW, ia bermakna khitab juga kepada umat Islam. Namun apabila Allah kata inna fatahna laka, ada perkhususan kepada Nabi SAW, maka di sini ada juga satu bentuk tafsiran yang lain kepada kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW, iaitulah kesetiaan para sahabat radhiyallahu anhum dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bayangkan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, kalau kita sebutkan tentang Muhajirin, daripada mereka berada di Makkah lagi, mereka beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dengan pelbagai dugaan dan cabaran, kemudian terpaksa berhijrah dan meninggalkan harta benda, mungkin juga sanak saudara yang belum beriman. Kemudian bila mana berhijrah, terlibat pula di dalam jihad. Manakala orang Ansar terlibat di dalam hijrah dengan membantu orang Muhajirin, dalam masa yang sama mereka juga turut terlibat di dalam jihad, walaupun bukan sekadar jihad mempertahankan Madinah, tapi jihad untuk menyebarkan Islam, khususnya untuk membuka kota Mekah. Baik. Jadi kita tengok kesetiaan mereka kepada Nabi SAW berlaku dalam apa jua keadaan. Contoh yang kita sebut dalam peristiwa Hudaibiyah ini, iaitu apabila mereka diarahkan untuk berjalan daripada Asfan dan pergi ke Hudaibiyah dalam keadaan yang sukar. Mereka bersama dengan Nabi SAW ketika mana tersebar berita Sayyidina Uthman telah dibunuh. Allah Subhanahu Wa Taala mention dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fath, tentang peristiwa perjanjian Bai'atul Ridwan di dalam surah Al-Fath dengan bentuk pujian kepada orang beriman, kerana asalnya mereka nak datang itu mengerjakan umrah.
Tetapi apabila tiba-tiba saat memerlukan kepada kesetiaan, perjanjian, taat setia, bai'atul ridwan dengan Nabi SAW, mereka tetap maknanya setia bersama dengan Nabi SAW. Yang kita sebut ada uh, seorang daripada Khuza'ah, kan. Dia kata kepada Nabi SAW, kan, dari sudut disebutkan, saya lupa disebutkan lebih kurang, kan, maknanya kamu akan berperangan nanti keseorangan, kan, sebab mereka yang lain ni akan lari meninggalkan kamu. Ini Abu Bakar kata, jaga mulut kamu, kan, kami akan setia bersama dengan Nabi SAW walau apa pun yang terjadi. Dan dia melihat kesetiaan yang berlaku kepada Nabi SAW tak pernah berlaku kepada mana-mana raja yang dia pernah pergi, ke tempat mereka sebelum ini. Kita sebutkan dalam mukadimah terdahulu. Kemudian kesetiaan para sahabat radhiyallahu anhum dalam apa jua arahan Nabi SAW. Walaupun dari sudut adanya arahan sebagaimana Nabi SAW perintahkan untuk uh, bercukur, kan, dan juga sembelih binatang. Walaupun mereka mendengar, pada permulaannya mereka berdiam diri disebabkan perasaan yang bercampur baur. Ini dalam apa jua perasaan, mereka tetap juga mematuhi arahan. Nabi SAW sebut, bercukur dan juga sembelih. Kali pertama sami'na. Lepas tu kan Nabi SAW sebut kali kedua sami'na. Jadi mereka nak buat tapi perasaan, kan, kesedihan itu, kan, kekecewaan itu, kan, telah maknanya menutupi rasional. Nak sebutkan itu adalah biasa sebagai manusia. Tapi akhirnya setelah Nabi SAW melaksanakan, mereka tetap maknanya melaksanakan hal tersebut. Bahkan kita sebutkan dia ketika mana Sayyidina Umar khususnya, on the way nak balik ke Madinah, dia rasa gelisah. Sebab apa? Dia rasa dia telah mengasari Nabi SAW dengan kata-katanya kepada Nabi SAW. Jadi ini kesetiaan yang tidak berbelah bahagi ini adalah salah satu bentuk kemenangan kepada Nabi SAW. Kerana kemenangan boleh jadi ia berlaku ketika mana diberikan satu kemenangan tertentu. Tetapi tak semestinya kemenangan itu akan berterusan kalau tidak ada generasi yang turut sama berkorban dan turut sama serta dengan Nabi SAW dalam nak menyampaikan din ini, khususnya dalam bab pembukaan Mekah. Baik. Makna perkataan fath. Jadi kemenangan tadi salah satu tafsiran. Tapi kalau kita nak tengok lebih detail tentang makna fathu itu, perkataan fath. Fath itu adalah membawa makna membuka yang tertutup. Dari sudut bahasanya, yang membuka sesuatu yang tertutup. Kalau sebelum ini tertutup, tak nampak jalan. Yang ini dari sudut asyik berperang kan, diperangi, maaf maknanya sebelum daripada perjanjian Hudaibiyah, umat Islam diperangi dalam peristiwa Badar ke, dalam peristiwa Uhud ke, dalam peristiwa Ahzab ke, umat Islam diperangi. Sebab itu setelah daripada peristiwa ini, dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan, lebih kurang Nabi kata dalam mafhumnya, sekarang ini giliran kita pula maknanya memerangi mereka. Kalau sebelum ini kita diperangi, kita dalam fasa defensif, maka selepas ini adalah fasa ofensif, iaitu kita pula yang akan memerangi mereka, kerana seakan-akan ianya telah terbuka pintu kekuatan, kekuasaan dari sudut politik yang kita sebutkan tadi, ke arah kemenangan, khususnya ke arah pembebasan Kaabah. Kemudian makna fath juga membawa makna
membuang kesukaran yang tampak ataupun yang tersembunyi, seperti kesedihan, kekecewaan, iaitu bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan fath kepada para sahabat, maknanya berita-berita tentang kemenangan itu telah maknanya membuang rasa kesukaran mereka yang tampak di sini, iaitulah yang mereka jalan, mereka alami untuk bawa 70 ekor unta, kesukaran yang nampak jalan dalam keadaan yang sukar. Yang ini ataupun kesukaran dari sudut yang tersembunyi, iaitu perasaan, kesedihan, kekecewaan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan fathah itu, iaitulah dari sudut kelapangan dada. Membukakan, maknanya dada ni terasa luas, lapang. Dan ini menariknya, bukan sekadar berlaku kepada para sahabat yang mana mengikuti rombongan bersama dengan Nabi SAW. Yang saya kagumnya adalah ia turut maknanya berlaku kepada semisal sahabat Abu Jandal. Jadi kita boleh bayang bagaimana kedudukan Abu Jandal dan perasaannya, kan? Dahlah lama dia menantikan untuk bersama dengan umat Islam. Dalam keadaan lamanya itu dia berada dalam keadaan diseksa, kan? Kerana keislamannya. Jadi apabila dia mendapat peluang untuk nak bersama dengan orang Islam dalam camp ataupun dalam tentera rombongan umat Islam itu, dia dibawa pulang semula oleh bapanya. Dalam keadaan itu, Abu Jandal tidak menyalahkan Nabi SAW, tidak menyalahkan para sahabat, bahkan tidak menyalahkan Islam, kan? Dia tidak, kita sebutkan, maknanya dia tidak murtad kemudiannya kerana kekecewaan dia terhadap Islam itu. Dia tak murtad, dia tetap juga dengan Islam. Jadi kita bayangkan kalau kita berada di tempat Abu Jandal, kita nak buat, nak apa ni, kontribut kepada sesuatu, katakanlah kalau bukan pada dalam bab agama, contoh pada satu organisasi, kita dah berkorban macam-macam kepada organisasi, tiba-tiba organisasi itu tak dapat maknanya membantu kita dalam keadaan yang kita berada dalam keadaan kesukaran. Mungkin kita akan kecewa, kalau kita tak memusuhinya pun, maknanya mungkin kita akan slow daripada organisasi tersebut. Apatah lagi kita berada dalam keadaan yang seperti mana Abu Jandal tadi, diseksa dan sebagainya. Jadi kekecewaan itu sangat besar. Namun thiqah, yang ini nak sebutkan tentang kethiqahan, thiqahnya terhadap Islam, terhadap kepimpinan Nabi SAW, terhadap keputusan yang dibuat oleh Nabi SAW, itu adalah salah satu bentuk fathah, pembukaan rasa lapang dada. Baik, dibukakan pintu kesenangan setelah kesukaran. Kerana fathah juga makna seterusnya itu juga, iaitu permulaan bagi sesuatu, bagi kita sebut Fatihah, kan? Pembuka kepada sesuatu. Selepas daripada kesukaran yang dialami 6 tahun terpaksa duduk di Madinah dalam keadaan sentiasa berjaga-jaga di antara peperangan-peperangan besar ni, adanya operasi yang tak henti-henti. Operasi yang tak henti-henti. Sama ada operasi untuk menjaga Madinah daripada serangan-serangan luar, ataupun operasi untuk maknanya operasi keluar daripada Madinah untuk menjaga keselamatan Madinah itu sendiri. Dan fath juga, kalau orang Arab dia akan biasa sebut fatahallahu alaik. Ya, ini moga Allah Subhanahu Wa Taala membuka kepadamu pengetahuan ataupun sesuatu hikmah ilmu. Jadi dia biasa doa sedemikian. Jadi makna Fatah ini juga membawa makna Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemampuan untuk melihat hikmah yang tersembunyi selepas daripada peristiwa tersebut. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan inna fatahna. Fatahna di sini dalam bentuk fi'il madhi. Kerana fataha ada juga yang menafsirkan bahawa ia adalah
pembukaan kota Mekah. Jadi kenapa Allah kata Allah telah membuka? Yakni Allah telah pun menetapkan ini daripada perjanjian Hudaibiyah ini jalan untuk kemenangan itu telah nampak dan juga telah tetap sebagai salah satu berita gembira kepada Nabi SAW dan juga para sahabat. Baik. Fatahna laka fathan mubina. Jadi fatah ni ada yang maknanya mentafsirkan, ulama yang mentafsirkan bahawa fatahan mubina itu merujuk kepada pembukaan kota Mekah. Namun ada riwayat daripada Bara' menyebutkan bahawa pembukaan itu merujuk kepada sulh Hudaibiyah. Kata Bara' radhiyallahu anhu fi ma rawahu 'anil Bukhari, daripada Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan, ta'udduna antum al-fathu fathan Makkah wa qad kana fathan Makkah fathan wa nahnu na'ud al-fath bai'atur ridwan yawm al-Hudaybiyah. Qala Ibn Mas'ud pula mengatakan bahawa wa nahnu na'uddul fatha sulhu Hudaybiyah. Jadi kamu menyangka bahawa pembukaan yang dimaksudkan di dalam ayat itu adalah pembukaan kota Mekah. Namun kami para sahabat mengira bahawa pembukaan yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah pembukaan pada hari Yaumul Hudaybiyah, ataupun perjanjian Hudaybiyah itu sendiri. Sulhu Hudaybiyah, ini perjanjian itu sendiri adalah merupakan sebagai satu pembukaan. Kata Ibn Katsir, kenapa para sahabat mengatakan Hudaybiyah ini sebagai fath, pembukaan? Kerana terkumpul padanya banyak kebaikan. Dari sudut keamanan bagi manusia, tidak mana berlaku peperangan. Dari sudut perkumpulan yang setia, kita sebutkan tadi. Bahkan pada waktu inilah maknanya disebutkan tentang level yang pertama umat Islam. Negosiasi mukmin dan juga kafir, yang mana tidak pernah berlaku di antara mukmin dan kafir ni sebarang bentuk negotiate. Tersebarnya kebaikan daripada pembukaan kota Mekah ini, dakwah itu lebih mudah untuk dilaksanakan. Bajet ni, kalau sebelum ni ke arah ketenteraan, bajet ini boleh diberikan kepada para sahabat untuk dakwah, menyampaikan surat-surat dakwah kepada pembesar-pembesar yang berada di sekitar kawasan berhampiran Tanah Arab. Dari sudut amal yang bermanfaat dan juga keimanan, iaitu amal yang mereka lakukan lebih aman dari sudut apa yang mereka nak laksanakan, ibadah dan sebagainya. Khususnya dalam ibadah umrah, para sahabat boleh datang pada tahun yang seterusnya untuk melaksanakan ibadah umrah. Baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penekanan bahawa fathan itu adalah fathan mubina. Ini pembukaan yang jelas. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar menyatakan bahawa ini adalah pembukaan, tapi pembukaan yang memang terang jelas. Baik. Terbuka jelas, fathan mubina. Ini adalah gambaran tentang terbukanya, maknanya ternampaknya dari sudut kemenangan, dari kemenangan untuk mempertahankan keimanan dan juga ketaatan yang sebenar. Terbuka jelas membawa makna jalan ke arah pembebasan Mekah. Nanti bila Al-Quran menyebutkan wa yahdiyaka siratan mustaqima, antara makna Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah, menunjukkan kepada Nabi SAW ke arah siratan mustaqima. Salah satu maknanya adalah ke arah pembebasan Mekah. Kalau sebelum ini pembebasan Mekah itu mungkin perlu melalui ini, melalui peperangan itu, melalui kesukaran ini, melalui kesukaran itu. Tetapi di antara Hudaibiyah ke arah pembukaan kota Mekah itu ibarat jalan lurus. Ini dah nampak jalannya. Bahkan sememangnya pembukaan kota Mekah itu adalah hasil daripada perjanjian Hudaibiyah.
dan ianya berlaku dalam keadaan terbukanya kota Mekah tanpa ada sebarang pertumpahan darah. Terbuka jelas dari sudut kekuatan sebenar umat Islam. Jadi orang-orang Arab pada ketika itu telah nampak tentang kekuatan kualiti yang ada pada umat Islam ini. Ini bukan sekadar kepada ketenteraan yang mereka miliki, tetapi jiwa-jiwa yang taat dan juga setia kepada pemimpin dan juga Nabi SAW. Terbuka jelas nilai hikmah dalam fasa dakwah sebelumnya. Ini fasa dakwah Nabi SAW di Madinah itu. Hikmah, yakni mereka berada dalam keadaan defensif. Iaitu nak sebutkan peperangan ini bukanlah jalan utama dalam dakwah. Kan? Kalau kita baca setengah orientalis mengatakan banyak sangat peperangan umat Islam ni, perang itu, perang ini, operasi itu, operasi ini syariah. Tetapi sebenarnya peperangan bukanlah jalan utama dakwah. Apabila boleh ada negotiate, apabila daripada negotiate yang ini perundingan itu boleh membawa pembukaan kota Mekah tanpa menumpahkan darah, maka itu adalah jalan dakwah. Tidak semestinya dengan melalui peperangan. Bukan satu-satunya, bahkan bukan satu-satunya jalan dakwah itu dengan peperangan. Terbuka jelas gambaran era baru dalam dakwah. Kerana kita sebutkan selepas daripada ni adalah fasa ofensif, fasa bergerak khususnya dari sudut politik dan kedudukan politik umat Islam yang telah terlihat kuat untuk Nabi SAW sampaikan mesej-mesej pesanan melalui surat-surat kepada gubernur-gubernur yang berada di sekitar kawasan Tanah Hijaz. Contoh ke Mesir, ke Yaman dan ke Baitul Maqdis dan sebagainya. Terbuka jelas kebenaran Islam melalui hujah dan juga penjelasan. Jadi dari sudut hikmah sesuatu perkara yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu terlihat jelas dan terbuka jelas jalan seterusnya ke arah pembebasan Al-Aqsa. Sebab apa? Sebab dari sudut pembebasan kota Mekah itu dah nampak dah jalan dia. Jadi Nabi SAW memikirkan pula dari sudut jalan untuk pembebasan Al-Aqsa. Jadi sebab itulah selepas daripada itu adanya peperangan Mu'tah, kan? Kemudian adanya peperangan Mu'tah dan peperangan Tabuk, persiapan Jaish Usama bin Zaid. Yang ini ke arah pembebasan Aqsa. Baik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat seterusnya, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'amatahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Kemenangan yang dengan sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan salah dan silapmu yang telah lalu dan yang terkemudian, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu serta menambahkanmu hidayah ke jalan yang lurus dalam mengembangkan Islam dan melaksanakan hukum. Baik. Ayat ini mungkin akan menyebabkan kita agak confused sikit. Bahkan bukan kita saja, para ulama tafsir pun maknanya berbeza pandangan. Apa yang dimaksudkan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan salah silap Nabi? Bahkan perkataan zam itu juga sering bukan sekadar diterjemah kepada salah silap, malah dosa, kan? Zam, zunub, kan? Kita sebut kan. Jadi apa makna Allah mengampunkan salah silap, Allah mengampunkan dosa pula? Kalau kita nak terjemahkan, Nabi yang telah lalu dan yang terkemudian. Nabi SAW, kalau para Nabi kita tahu dari sudut konsep ismah, penjagaan antara bentuk ismah itu adalah terjaganya daripada dosa, khususnya selepas daripada mendapat risalah. Kalau telah lalu mungkin kita faham. Tetapi kalau yang terkemudian, yang akan datang, adakah ini bermakna Rasul akan melakukan dosa? Ataupun bagaimana nak memahami ayat ini? Itu satu. Dan apa kaitan
Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kalau kita tengok dalam terjemahan, dia sebut apa? Kemenangan yang dengan sebabnya Allah mengampunkan dosa. Jadi apa kaitan kemenangan yang Allah berikan dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa yang telah lalu dan juga yang terkemudian? Jadi pelbagai pandangan terhadap ayat ini yang kita boleh simpulkan, antara kesukaran dalam memahami ayat ini adalah apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan min zambika wa ma ta'akhkhar. Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa ataupun salah silap dan yang terkemudian yang akan datang. Jadi itu perbahasan yang biasa dibahaskan oleh para ulama tafsir. Apa makna dosa zam di sini? Apa makna yang akan datang itu? Sebab konsep ismah itu adalah penjagaan para nabi daripada sebarang dosa. Baik. Dalam Al-Quran terdapat pelbagai perkataan yang merujuk kepada dosa ataupun kesilapan yang digunakan dalam pelbagai ayat dan konteksnya. Ini kalau kita sebut sayyi'ah, kan, sayyi'at, kan, dosa yang buruk dan juga keji. Kalau kita sebut junah, la junaha alaikum, ini tidak ada kesalahan. Ini kesalahan dalam hal kehidupan, seperti muamalat dan muaisyah, dalam hal kehidupan secara keseluruhannya. Khati'ah, jadi saya tak terang dengan lanjut. Yang ni tuan-tuan boleh tengok apa nama penggunaan perkataan ini di dalam Al-Quran. Khati'ah, dosa atas sebab kesilapan, walaupun tersilap tapi maknanya telah berdosa. Asim ataupun asam, yalqa asama, ataupun ism, inna ba'da dhanni ism. Jadi ism ini adalah dosa kerana meninggalkan sesuatu kewajipan, ataupun maknanya melambatkan sesuatu kewajipan daripada waktunya, yang memberikan kesan yang buruk disebabkan meninggalkan kewajipan tersebut ataupun melambatkan kewajipan tersebut dengan sengaja. Fasad, yang ini adalah sesuatu perkara yang buruk yang terzahir keburukannya. Kalau beza dengan fisq ataupun fasiq, kalau fasiq ni orangnya lah, fisq iaitulah seseorang, fasad ni sesuatu perkara, fisq adalah seseorang. Dan juga perkataan furata, la tafrid wala ifrat, ifrat wala tafrid, ia ini di antara longgar, terlalu longgar sangat dengan sesuatu arahan kewajipan, ataupun terlalu ekstrim dengan sesuatu arahan ataupun kewajipan. So banyak perkataan yang digunakan dalam Al-Quran yang menunjukkan dosa ataupun kesilapan. Tapi apa makna zamb? Apa makna zamb yang disebutkan, yang juga kadang-kadang kita sebutkan ataupun terjemahkan ianya sebagai dosa? Jadi dia terkait, sebab zam dia akan terkait dengan liyaghfira lakallah ma taqaddama wa ma ta'akhkhara. Ini pengampunan sebelum dan selepas, dan dosa itu diampunkan yang sebelum ataupun yang selepas kesilapan. Jadi makna yang pertama kita boleh faham daripada ayat ini, dosa yang dimaksudkan ini bukanlah dosa Nabi SAW, walaupun disebutkan liyaghfira laka, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan kamu. Kerana kita sebutkan walaupun khitab kepada Nabi, tapi ia juga membawa khitab sasarannya kepada orang beriman. Dari sudut yang lain, cara memahaminya iaitulah walaupun disebutkan mengampuni Nabi SAW, oleh kerana Nabi SAW ni bil mu'minina raufur rahim, dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ia ini menanggung beban, azizun ma'anittum, yang ini menanggung beban bagi umatnya. Ini kalau umatnya melakukan kesilapan, umatnya melakukan dosa, Nabi SAW sendiri merasai bebanan tersebut ke atas Nabi SAW. Jadi dosa orang beriman yang menjadi bebanan seakan ianya dosa Nabi SAW, maka keampunan itu pun datang dengan terbukanya Mekah. Mana keampunan itu datang dari sudut mataqaddama, dari sudut dosa-dosa yang telah lalu yang dilakukan oleh orang beriman, dan Nabi juga merasa berat
bebanan itu. Sebab Nabi sepatutnya memang Nabi SAW telah pun maknanya menyampaikan supaya mereka membersihkan diri kan, fayuzakihim kan. Baik. Namun wama ta'akhir, yang akan datang, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa orang beriman yang akan datang, iaitulah apabila nanti terbukanya kota Mekah. Mekah dah dibersihkan daripada sebarang syirik dan umat Islam boleh melaksanakan haji, maka haji mabrur itu adalah haji yang mana membersihkan umat Islam daripada dosa. So tafsirannya, walaupun mungkin nampak agak jauh sikit tafsiran ini, tapi ini adalah satu tafsiran yang kita boleh terima. Berbanding kalau nak sebutkan kesilapan ataupun dosa Nabi sebelum dan dosa Nabi selepas. Kalau pandangan yang kedua menyebutkan zam ini adalah kesilapan. Mana kesilapan yang Nabi SAW lakukan sebelum kenabian, itu pun ada khilafnya, kesilapan ataupun dosa. Ini para Nabi kalau sebelum daripada kenabian tidak terlepas daripada as-sagair, dosa-dosa kecil lah. Dosa-dosa besar memang tak dilakukan. Manakala wama ta'akhir di sini adalah bentuk pengkhabaran. Kalau nak dimaksudkan zambika itu adalah kesilapan ataupun perkara yang salah yang Nabi SAW lakukan, maknanya ma taqaddama itu adalah kesilapan yang sebelumnya yang telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wama ta'akhir itu bukan maknanya Nabi akan buat salah, Nabi akan buat dosa, kesilapan. Jadi dalam bab menyampaikan risalah, dalam bab menyampaikan risalah. Tetapi penghabaran nak sebutkan pada Nabi wa ma ta'akhir itu adalah kemaksuman yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan selepas daripada mendapatkan risalah. Namun tafsiran yang kedua ini, apa terkaitnya dengan pembukaan tadi, inna fatahna? Kalau yang pertama kita boleh nampak jugalah dari sudut kemenangan yang diberikan pembukaan kota Mekah tadi menjadi tempat dan juga ibadah yang dikerjakan itu menyebabkan keampunan diberikan kepada umat. Cuma dalam ayat itu disebutkan laka. Maka salah satu tafsiran lain daripada ayat yang kedua ini, iaitulah makna zamb itu adalah, kata Imam Ar-Razi, salah satu maknanya adalah tarakal afdal, iaitu meninggalkan sesuatu yang afdal. Maka pengampunan datang untuk memberikan garanti apa yang ditinggalkan sebelum ini, dan mungkin ada keputusan-keputusan yang akan datang, ia tidak akan menjejaskan kemenangan Islam pada masa hadapan. Saya bagi contoh. Apa makna tarakal afdal di sini? Meninggalkan yang lebih afdal. Contoh, kalau kita sebutkan dalam peperangan Badar. Selepas daripada peperangan Badar, ada 70 orang musyrikin yang ditawan. 70 orang musyrikin yang ditawan. Yang mana Abu Bakar pada ketika ini, sebelum Abu Bakar, maknanya Sayyidina Umar pertamanya memberikan cadangan bahawa 70 orang ini kita bunuh kesemuanya. Bahkan tidak sekadar kita yang bunuh, kita kena panggil kalau ada 70 orang ni, ada adik-beradik dia, ada ayah dia ke, ada anak dia ke yang telah beriman, kita panggil ahli keluarga dia untuk membunuh ahli keluarga dia sendiri untuk menggambarkan kesetiaan terhadap agama. Itu cadangan Sayyidina Umar. Namun Abu Bakar radhiyallahu anhu kata, daripada kita bunuh baiklah, maknanya kita bukanlah baiklah, maknanya cadangan yang kedua adalah saya rasa yang Abu Bakar mengatakan bahawa kita minta mereka ini mengajarkan kita membaca, menulis kepada orang Madinah pada ketika itu. Kerana orang musyrikin yang terlibat dalam perang Badar ni bukan calang-calang. Antaranya sendiri yang jadi tawanan tu adalah Suhaib bin Amru. Dalam masa yang sama, kita bagi mereka ni diikat jamin. Mana dibayar pampasannya dan kemudian dia boleh balik ke tempat dia semula. Jadi kalau kita lihat di sini,
Kalau tanpa kita mengetahui sirah ataupun tanpa ayat Al-Quran turun, maka kita akan memilih pandangan Saidina Umar ataupun pandangan Saidina Abu Bakar. Kalau kita lah berada dalam situasi tersebut. Pandangan siapa yang kita rasa lebih menggambarkan keharmonian dan juga peribadi Nabi SAW. Jadi sudah tentulah pandangan Abu Bakar. Ya. Ini kerana pandangan Abu Bakar ni dari sudut ekonominya dapat duit. Ya. Dari sudut maknanya kelebihan dapat pembelajaran, dapat mengetahui ilmu pengetahuan. Bahkan tawanan yang dilepaskan antaranya Suhaib bin Amru, yang ni orang yang mempermudahkan, walaupun dia ada sedikitlah apa nama, ketika mana perjanjian Hudaibiyah tu tak setuju ini dan tak setuju itu, tapi mudah, ya. Dan dalam masa yang sama dia tak setuju juga dengan Abu Jandal, tetapi dia berjanji, maknanya dia tak sesa Abu Jandal. Selepas tu Abu Jandal lebih mudah untuk melepaskan diri, ya. Jadi nak sebutkan hikmah kalau menerima pandangan Abu Bakar itu, Nabi SAW menerima pandangan Abu Bakar itu juga menunjukkan kepada hikmah yang mempunyai banyak kebaikannya. Tetapi satu-satunya sebab kita rasa pandangan Saidina Umar lebih tepat itu adalah kerana Quran reveal, Quran turun kemudiannya membenarkan pandangan Saidina Umar. Kalau Quran tak turun membenarkan pandangan Saidina Umar, maka kita akan mengatakan pandangan Saidina Abu Bakar itu adalah pandangan yang paling baik. Keputusan yang Nabi SAW melakukan untuk menerima pandangan Saidina Abu Bakar itu adalah pandangan yang paling baik. Banyak hikmah yang dapat, ekonomi dapat, dari sudut kemudahan selepasnya dapat, lepas tu dari sudut ilmu pengetahuan dapat. Tapi ini sebagai satu isyarat bahawa walaupun hikmahnya seorang manusia itu di tahap sebagai seorang rasul, tetapi Al-Quran dengan hikmahnya mengatasi hikmah manusia. Hikmah yang paling tinggi kalau kita tengok sudah tentulah pada Nabi SAW. Tetapi di atas hikmah para Nabi itu adalah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu Nabi SAW pernah menyebutkan, laula nabiyya ba'di lakana Umar. Kalaulah ada Nabi selepas aku ini, maka Umar lah orangnya. Sebab apa? Pandangan-pandangan Sayyidina Umar itu dibenarkan oleh Al-Quran. Bukan sekadar dalam peristiwa ni, ada lagi beberapa peristiwa yang lain. Jadi nak sebutkan Nabi pada waktu ni maknanya meninggalkan yang afdal. Iaitu yang afdal adalah apa yang Al-Quran turunkan hikmah. Dan ini sangat menarik juga. Sebab apa? Sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak turun ayat Quran lebih awal supaya Nabi SAW mengikut ayat Quran. Kan senang, bunuh aja semua. Jadi nak sebutkan Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan dari sudut Nabi SAW membuat keputusannya sebagai wisdom, sebagai hikmah seorang manusia dan seorang Nabi. Tapi dalam masa yang sama Allah nak bagi tahu kepada kita bahawa hikmah Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih luar biasa yang manusia kadang-kadang tak terfikir. Bahkan dalam peristiwa Hudaibiyah ni pun perkara yang tak terfikir oleh manusia, oleh Sayyidina Umar dan sebagainya. Tapi Allah memberikan penampakan kepada Nabi SAW hikmah tersebut. Baik. Jadi itu makna tarakal afdal. Bahkan selepasnya, kalau kita sebut tadi mata qaddama kan, yakni dalam peperangan Badar, mata akhir Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan orang munafik tak ikut serta dalam peperangan Tabuk. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa yang sebab apa bila Nabi SAW membuat keputusan itu, tidaklah maknanya keputusan itu salah 100%. Kita sebutkan ada banyak kebaikannya tadi. Tapi kerisauan Nabi SAW adalah kalau keputusan-keputusan ini tak seperti mana yang Al-Quran nyatakan, menyebabkan ia akan terjejas dari sudut kemenangan Islam pada masa hadapan.
Maka Allah Subhanahu wa taala sebut liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar, membawa makna Allah Subhanahu wa taala mengampunkan, yakni kesilapan yang dimaksudkan itu adalah tarakal afdal, walaupun meninggalkan afdal itu tidaklah berdosa, bahkan tidak jatuh martabatnya itu pun kepada perkara yang perkara dosa ataupun maksiat, tidak jatuh kepada dosa ataupun maksiat. Tetapi nak sebutkan tarakal afdal, dan kerana standard Nabi SAW itu ada standard yang sangat tinggi, menyebabkan Nabi SAW walaupun turun sedikit daripada standard biasa Nabi SAW, tak sampai pun kepada tahap dosa ataupun maksiat, tapi itu juga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan. Kerana apa? Kerana Nabi SAW adalah Rasulullah. Kalau kita contohlah, kita katakan orang yang sekarang ni ada kempen apa, geng apa, solat subuh kan, macam Jumaat kan. Kalau orang yang dah biasa pergi solat subuh kan, maknanya sebelum azan lagi dia dah sampai untuk solat subuh, berbanding dengan orang yang bila ada kempen ni baru nak pergi solat subuh kan. Dan kalau bila kempen itu pun pergi solat subuh tu orang dah tahiyat akhir dah kan. Contohlah kan. Jadi orang yang pertama, kalau satu hari dia terlewat solat subuh kan, dia pergi dalam keadaan dia rakaat terakhir lah, kalau tahiyat ni macam lambat sangat kan, macam rakaat terakhir contohnya. Ataupun dengan orang yang kedua tadi, ada kempen baru dia pergi. Baguslah, bukan saya kata kempen tu tak bagus, tak bagus, tapi nak sebutkan semangat dia itu datang dengan kempen tersebut, tapi datang dia itu datang pada rakaat yang terakhir, sama dengan orang yang pertama. Tapi adakah perasaan orang yang pertama dengan orang yang kedua itu sama? Sudah tentu berbeza. Orang yang pertama dia rasa rasa macam berdosa, tapi tak berdosa pun. Tapi nak sebutkan kerana kebiasaannya itu dia meletakkan standard yang tinggi sampai ke masjid itu sebelum daripada subuh lagi. Dengan orang yang kedua, yang mana itulah standard yang dinaikkan, yakni ditinggikan. Sebelumnya tak pergi solat subuh, walaupun keadaannya itu sama sampai pada rakaat yang kedua, tapi berbeza kerana standard yang berbeza. Jadi ini gambaran Nabi SAW. Makna tarakal afdal itu bukan maknanya Nabi SAW melakukan dosa ataupun maksiat, tapi dengan hikmah yang kita sebutkan tadi. Tarakal afdal ni juga maknanya hikmah Nabi SAW sendiri. Sebagai seorang pemimpin itu pun ada banyak hikmah yang tersembunyi. Tetapi nak sebutkan Al-Quran itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia mengatasi segala hikmah yang ada pada makhluk. Itu makna yaghfirakallahu ma taqaddama min dzambika ta'akhkhar. Baik. Wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan nikmatnya kepada kamu. Apa makna nikmat di sini? Apa makna kesempurnaan? Dalam satu riwayat Ibn Abbas menyebutkan bu'isan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutuskan Nabi SAW dengan penyaksian bisyahadati alla ilaha illallah, dengan penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di Makkah pada permulaan dakwah. Perkara yang ditekankan adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Apabila mereka para sahabat membenarkannya, falamma saddaquhu fiha zadahumus salah, mana benar-benar mereka telah kuat dari sudut keimanan mereka, tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, maka ditambahkan dengan solat. Falamma saddaquhu zadahumuz zakah, apabila mereka membenarkannya maka ditambah lagi dengan zakat. Falamma saddaquhu, setelah mana mereka membenarkannya, apabila mereka membenarkannya, ini sahabat, mereka ni menunjukkan kepada sahabat, ditambah dengan puasa. Falamma saddaquhu zadahumul hajj, maka apabila mereka membenarkannya ditambah lagi dengan haji. Summa akmala lahum dinahum, maka lengkaplah agama mereka. Jadi kita sebutkan tadi, makna fath tadi adalah kesetiaan, iaitu membenarkan
Nabi SAW sebagai seorang Rasul yang membawa untuk menyempurnakan rukun Islam, kan, untuk dilaksanakan oleh umat Islam, maka solat, syahadah dah, solat dah, zakat dah, puasa dah. Apa yang tertinggal, yang belum terlaksana, iaitulah haji. Maka dengan uh, pembukaan fatah tadi, fatahna laka fatham mubina, maka lengkaplah kesempurnaan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan agama, kerana itu adalah jalan wa yahdiyaka siratan mustaqima, iaitulah jalan kepada ke arah pembukaan kota Mekah yang menyebabkan umat Islam dapat melaksanakan haji. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, kami tetapkan kamu. Yahdiyaka ni apa makna? Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah, kan, kepada Nabi SAW ke arah jalan yang lurus, iaitulah kami tetapkan kamu Nabi SAW, supaya yang mengikut kamu juga akan tetap terpandu di atas jalan yang lurus. Maknanya Allah tetapkan Nabi supaya pengikut-pengikut juga tetap di atas jalan yang lurus. Itu makna yang pertama. Yang kedua, wa yahdiyaka siratan mustaqima, membawa maksud, kan, ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala memotivasikan kemenangan itu, memotivasikan kepada orang beriman akan jihad, kerana mengetahui ia adalah jalan untuk tetap berada di atas jalan yang lurus. Kan, bila Quran sebut meminta ihdinas siratal mustaqim, kan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut kemenangan fatahna. Belum lagi pembukaan kota Mekah. Tapi kalau adanya peperangan, kalau adanya jihad yang umat Islam akan memerangi, bukan diperangi, yang kita sebutkan tadi, yang akan memerangi, yang memerlukan kepada yang panggilan-panggilan jihad, maka para sahabat ini akan lebih mudah untuk contribute. Sebab sebelum-sebelum ini, kan, kita sebut dalam surah As-Saff ada, kan, para sahabat rasa bimbang, kan, walaupun ditanyakan apa amalan yang paling baik, bila disebutkan jihad rasa something dalam hati. Tapi selepas daripada perjanjian Hudaybiyah, kita tengok apa yang berlaku pada perang Tabuk, ketika mana nak mengumpulkan harta, Sayyidina Abu Bakar bagi semua, Sayyidina Umar bagi separuh, kan. Sebab apa? Sebab mereka tahu bahawa ini adalah salah satu daripada jalan ketika mana mereka meminta ihdinas siratal mustaqim, iaitulah jihad. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, untuk memberikan pengesahan kepada Nabi SAW. Allah SWT akan memberikan pengesahan, pengiktirafan bahawa Nabi SAW berada di atas jalan yang lurus. Wa yahdiyaka siratan mustaqima juga membawa makna, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada Nabi SAW ke arah siratan mustaqimah, iaitulah memberi petunjuk untuk menyebarluaskan agama ini, untuk memberikan penjelasan terhadap kebenaran syariat Islam. Sebab siratan mustaqimah, sirat ini adalah jalan yang luas. Jadi diberikan petunjuk untuk berada di atas jalan yang luas, maknanya untuk menyebarkan seramai mungkin tarik untuk bersama-sama berada di atas siratan mustaqimah. Kan kita sebutkan tadi, selepas daripada perjanjian Hudaybiyah ni, lebih banyak ataupun lebih luas, dakwah itu dapat disebarluaskan. Wa yahdiyaka siratan mustaqima juga membawa makna, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepadamu, iaitu kepada Nabi SAW, jalan yang lurus daripada perjanjian. Dia tak ada kona-kona lah, simpang lah, tapi lurus makna perjanjian kepada pembukaan kota Mekah. So itu 5 tafsiran wa yahdiyaka siratan mustaqima di dalam ayat ini. Baik, sikit lagi last, sebab nak habiskan juga 3 ayat ni. Wa yansurakallahu nasran aziza, dan dengan sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan untuk mencapai kejayaan dengan sepenuhnya dan sehandal-handal pertolongan yang tidak ada bandingannya. Apa makna pertolongan di sini? Wa yansurakallahu nasran aziza. Yang pertama, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan kemenangan berbanding pertolongan? Kalau dalam surah An-Nasr, kan, iza jaa nasrullahi wal fath, fath itu datang kemudian, nasru dulu. Jadi didahulukan kemenangan berbanding pertolongan untuk memberikan garanti, garanti kemenangan dan ketenangan bahawa pertolongan itu berterusan akan datang. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah ini
menggambarkan bahawa kemenangan itu dah digaranti dah akan dapat. Jadi bila kita dah tahu kemenangan itu dah digaranti. Jadi kita tahu walaupun jalannya itu agak sukar, tapi kita tak mampu untuk menjalani jalan tersebut dengan lebih tenang. Kerana kita tahu pertolongan akan berterusan datang. Kerana kemenangan dah digaranti. Mungkin tak nampak jalan ke apa dan sebagainya. Ataupun masih lagi ada kesukaran-kesukaran yang tertentu. Pertolongan itu diyakini akan berterusan datang kerana kemenangan dah garanti. Wa yansurakallahu nasran aziza. Makna pertolongan di sini bukanlah pembukaan kota Mekah. Maknanya dia pertolongan yang lain. Pembukaan kota Mekah itu adalah Fath. Tetapi wa yansurakallah, selepas daripada pembukaan itu ada pertolongan yang lain, iaitulah pertolongan yang memberikan kekuatan terhadap Islam dengan bertambahnya bilangan orang beriman. Kan? Bila Quran sebut idza jaa nasrullahi wal fath, apa yang berlaku? Manusia akan masuk dalam agama ni secara berbondong-bondong, afwaja, kan? Khususnya orang Arab, tanpa berlaku pertumpahan darah. Pertolongan yang menggambarkan kekuasaan, autoriti Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap perkara. Yang ini nak sebutkan pertolongan di sini, apa yang akan berlaku selepas pembukaan kota Mekah itu, dari sudut peperangan-peperangan yang berlaku ke arah pembebasan Al-Aqsa pula. Yang kedua, itu pun dalam pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala selepas tamatnya misi untuk merealisasikan lima rukun Islam dapat dilaksanakan oleh umat Islam. Pertolongan di sini membawa makna wa yansurakallahu nasran aziza, itulah pertolongan yang mengangkat kedudukan dan autoriti Nabi SAW di dalam agama, iaitu apabila terbukanya kota Mekah, semua orang Arab sama ada mereka masuk Islam ataupun mereka mesti tunduk ke atas tunduk kepada Islam, yang mana pemimpinnya itu adalah Nabi SAW. Dan Nabi menyebarkan agama itulah yang berautoriti, sebab Allah kata Nasran Aziza. Jadi Nasran Aziza, Aziz tu makna autoriti. Jadi autoriti itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, ataupun Nasran Aziza, ini pertolongan autoriti itu berbalik kepada Nabi SAW, ataupun risalah. Ya, inilah agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Itulah maknanya perkongsian pada pagi ini, insyaAllah. Yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf ke masa sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ad. Ada perempuan yang respon.